ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah zuhur. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kuliah zuhur pada hari ini kita menyambung tafsiran surah Luqman. Kita berpindah kepada ayat yang ke-14. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat 14 dan 15. Maksudnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat kalian semua kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Namun bergaullah dengan kedua di dunia secara baik. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kamu kembali. Lalu aku beritahu kepadamu apa yang dulu kamu kerjakan. Baik. Kita masih lagi membicarakan nasihat Luqman kepada anaknya. Pada kuliah lepas kita bicarakan nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, hendaklah kamu jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Baik, kita terang buat syirik dulu. Sambungan pada hari ini, nasihat Luqman kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Baik, dan hendaklah kamu dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebab ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam keadaan 2 tahun. Baik. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam ketaatan kepada mak bapak yang disebut redha Allah Ta'ala di bawah keredaan ibu bapa. Bermaksud mana-mana orang mencari keredaan Allah, tapi di sana ada mak bapak dia tak reda dengan sebab yang tidak munasabah, maka kaum muslimin dan muslimat bagaimana Tuhan nak reda kehidupan dia. Baik. Itu yang pertama. Dan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang anak itu berduka cita. Janganlah seorang itu berduka cita kerana anaknya dahaka kepadanya.
Dia kala dulu dia pernah daka pada mak bapak dia. Tu amaran betul tu, kafarah bagi dia. Keseulang hadis ini. Janganlah seorang itu hadis ni riwayat Imam Bukhari. Janganlah seorang itu berduka cita kalau dia ada anak daka pada dia. Kalau dulu dia pernah daka pada mak bapak dia. Itu amaran semua. Baik. Dan yang seterusnya, dalam hadis Nabi SAW pula, beruntunglah seorang anak yang boleh membahagiakan mak bapaknya ketika tua. Beruntunglah seorang anak yang boleh membahagiakan mak bapaknya di masa tua. Kenapa tak sebut masa muda? Orang tua masih tua, bukan tua, mak bapak yang tua. Beruntung seorang anak dapat membahagiakan ketika mak bapak dia masih dah tua. Kenapa tak masih muda? Sebab kaum muslimin, orang tua ni, kita pun akan tua juga. Dia mudah berasa hati. Orang tua ni, dia mudah berasa hati. Baik. Jadi, di dalam permasalahan ini ya, beruntung sangatlah kalau dia membahagiakan mak bapak dia. Dan satu riwayat lain, amat malang bagi seorang anak tidak dapat mengecap pergi syurga di masa mak bapak dia ketika tua. Sebabnya, nakkan syurga, jaga mak bapak ketika tua. Yang pelik hadis ya, kenapa tak sebut ketika muda? Tua dia tekankan. Itu sebab saya katakan, maka orang tua ni dia makin hari dia mudah terasa. Dia nak supaya anak dia manjakan dia seperti dia manjakan anak dia masa kecil itu. Baik, habis ya. Okay. Dan kerana apa? Kata Allah Ta'ala, hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Kerana ibu kamu mengandung akan kamu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Apa maksud dia? Keadaan lemah dan bertambah lemah. Iaitu lain tak bukan kaum muslimin dan muslimat mengandung. Lepas tu dikandung. Dia mengandung pun lemah. Perempuan ni sifat dia lemah. Bila dia mengandung nak sampai melahirkan anak, dia makin lemah. Tapi ingat, itu dia. Yang paling lemah perempuan sifat mengandung ni, dia lemah bertambah lemah. Dia walau keadaan kata dia adalah orang yang paling sabar untuk mengandung. Itu sebabnya walaupun fitrah manusia lelaki tidak mengandung, tapi ada falsafah sebaliknya. Kenapa lelaki tidak mengandung? Sebab selain dia tidak menyimpan telur, selain mereka yang nyimpan telur adalah perempuan, lelaki tak simpan telur. Memang betul lah kata orang lelaki tak ada telur, betul. Betul. Memang betul. Jadi memang betul kan, macam tidak bertelur. Itu sebab kalau kita pergi bahasa dengan doktor ni, kadang-kadang orang yang sebab apa dia tak beranak? Sebab kadang-kadang telur itu dia tidak berpusing pada rahim perempuan. Rupanya betul lah. Memang lelaki tak ada telur kamu. Tapi pada sapah Melayu tak ada telur ni penakut lah. Boleh faham? Baik. Jadi selain daripada itu ya, perempuan ni walaupun lemah, Tuhan ciptakan dia kejadiannya orang yang paling sabar untuk mengandung. Lelaki tidak. Kalaulah ada fitrah lelaki mengandung, kata para ulama, nescaya tidak ada zuriat di atas dunia. Sebab orang lelaki dia tak sabar. Guguran semua lah. Itu cantik ayat Quran ni. Tetapi di sana, walau kesabaran bagi perempuan itu mengandung, tapi ada benda buat perempuan tak sabar, iaitu diberikan pada lelaki yang matang dan bersabar, iaitu tolak. Tolak tak beri pada perempuan, sebab perempuan dia tak sabar. Kalaulah tolak ni diberikan kepada perempuan, nescaya kita yang ada ni jadi duda yang lama dah. Jadi duda lama dah. Dia mana tak sabar. Itu sebabnya cantiknya, cukup uniknya syariat Islam ini. Baik. Dan seterusnya, wa fisaluhu fi amain. Lepas tu dia menyapih akan anaknya selama 2 tahun. Maka di sini dalam Islam mengata cara baik, biarlah perempuan menyusu anaknya habis lama 2 tahun. Jangan lepas 2 tahun beri susu lagi, tak elok, kurang cantik. Kata setengah ahli perubatan mengatakan susu tidak murni, susu campur dengan darah, tak elok dah.
Jadi mencucu sama 2 tahun. Baik. Itu sebabnya ada dalam satu hadis. Janganlah kamu wahai lelaki mengikut perangai ahli Parsi yang nak membunuh akan anaknya. Apa maksud dia? Tak apa, aku tanya aku jawab. Perkara biasa kau minum sebab. Itu dia. Janganlah kamu membunuh seperti orang Parsi membunuh anaknya. Sebab orang Parsi ni kaum muslimin dan muslimat, kebanyakan mereka bila ibu tu melahirkan anak dan susu ibu tu untuk anak, tapi suami dia pun tumpang sekali macam anak. Boleh faham tu? Cukup dah tu, tak payah jelas-jelas aku pemalu nak terang. Itu kerja orang Parsi. Jadi bila dia minum susu ibu dia, siang kat anak tu, itu ramai orang Parsi ibarat nak bunuh anak, dia ambil anak. Tak apa kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak jadi susuan. Dia tak jadi susuan. Walaupun dalam pengajian kitab-kitab lama, tu kitab ni kadang-kadang orang mengarang ni dia nak tebalkan kitab, dia buat benda pelik-pelik. Itu sebab puruk masail kalau kena ngaji banyak. Apabila seorang suami menghisap akan isteri susunya, susu isterinya, maka terbatallah, kena farak, kena pisah, kena jadi iaitu anak susuan. Nak jadi anak susuan ni 2 syarat je. Yang pertama iaitu 5 kali kenyang. Yang kedua 2 tahun ke bawah, baru je susuan. Betul-betul. Ini 60 tahun je susuan apa? Betul. Jadi nak sengaja nak tubuh kitab buat masalah. Nama pepuruk masail, cabang-cabang masalah. Tak ada masalah nak buat masalah. Dia baik. Okey, 2 tahun. Dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat kalian sampai peringkat di dalam Islam pun, kalau sekiranya seorang perempuan yang mengandung itu bersalah, tidak jatuhkan hukuman bagi dia melainkan 2 tahun juga. Sebagaimana satu hadis seorang perempuan dan riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kalau kita tak nak tengok Bukhari, boleh tengok Riyadhus Shalihin dalam bab taubah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Baik. Jadi seorang perempuan daripada kabilah Juhainah Al-Ghamadiyah. Daripada kabilah Juhainah Al-Ghamadiyah. Dia ni mengandung. Dia mengandung daripada hasil perbuatan zina. Hasil perbuatan zina. Tapi ialah Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia suka. Lepas tu dia datang kepada Nabi, datang keinsafan, dia datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzina. Ini tandanya. Dia tunjuk ke perut dia yang sudah mengandung. Nabi senyap, dia tak kata apa. Senyap dia. Lalu perempuan itu diulang kata-katanya banyak kali. Ya Rasulullah, hukumlah aku sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Aku berzina. Barulah Nabi SAW ambil kira kata dia. Jadi tak perlulah pada saksi sebab dia mengaku diri dia berzina. Tapi cuba tanya balik. Ada tak Nabi tanya, dengan siapa kau berzina? Ada tak ada? Tak ada. Sebab kenapa tak berkait dengan siapa engkau berzina? Sebab di dalam Islam ni kaum muslimin, kalau pengakuan seseorang dia berzina diterima atas diri dia, untuk kait dengan orang lain tidak boleh, kena berhajat pada saksi. Sebab di dalam melaksanakan undang-undang Islam, tengok kaedah ni, selagi di sana ada telahan, hukum Islam tak boleh berjalan kepada seseorang. Apa telahan? Ada iskal, orang Arab kata, di sana kalau ada poin keraguan, tak ada jatuh. Itu sebab Islam tak nak tanya dengan siapa engkau berzina. Tidak. Baik. Ini tanya tak? Malah buka cerita lah kamu. Hati jadi kamu muslim. Dengan siapa? Sebab dalam Islam kemungkinan kalau perempuan itu sakit hati kepada seseorang, dia dengan kata aku berzina dengan si fulan, sedangkan si fulan tu tak buat pun. Boleh faham tu? Sebagaimana satu hadis yang lain. Hadis tu tak habis lagi, ambil ada lain pula.
Ingat tak satu peristiwa Juraij? Tak ingat, kena cerita balik. Juraij abidun, seorang ahli ibadat kalangan Bani Israel, yang dia bina rumah ibadat dia sendiri. Satu hari Juraij ni, ibu dia datang kepadanya, panggil, "Ya Juraij." Ibu Juraij tengah semayang. Dia berkata dalam hati, "Ibuku atau semayang?" Dia teruskan semayang. Ibu dia balik. Hari yang lain pula, ibu dia datang ke rumah dia, rumah ibadat dia. "Ya Juraij." Juraij tengah semayang tu, kuat sungguh dia semayang. "Ibuku atau semayang?" Maka Juraij kata, dia teruskan semayang. Itulah abid, dia beribadat tapi dalam keadaan jahil. Itu sebabnya bila kita ni semayang sunat, boleh kita batalkan solat. Kalau ibu panggil, suami panggil, ayah panggil, kalau kita tengah semayang sunat, boleh kita berhenti. Jangan handphone panggil, sudah. Betul kamu mesti marah. Tak ada masalah. Macam kita tengah semayang lah, kamu sini handphone berbunyi. Jangan biarkan dia berbunyi. Boleh ambil, tak apa, tutup. Jangan hello, sudahlah. Orang Arab, orang Arab yang tabiat yang tak elok tu, benar mayang, kadang-kadang bunyi mesej tau. Bunyi mesej, dia ambil handphone dia, sejak baca pula mesej dalam solat. Itu Arab ni berat sangat. Baik. Jadi dia biarkan ibu. Akhirnya kali ketiga pun ibu datang, dia pun tengah semayang, lalu ibu pun dia berdoa, "Allahumma la tumidhu." Wahai Tuhan, jangan matikan Juraij ni, melainkan dia bertemu dengan wajah pelacur. Kalau ibu panggil tak menyaut, cuba pelacur panggil pula, kau menyaut, ibunya berdoa lagi tu. Okey, ringkas ceritanya, orang Bani Israel cerita hajur. Ini cerita hadis ni, bukan cerita dongeng kamu macam nanti dia. Lalu akhirnya orang cerita Juraij, ibarat Juraij, lalulah seorang daripada pelacur Bani Israel dan sangat cantik, boleh kata kelas yang paling tinggi. Dia kata kepada orang bercerita, "Aku boleh goda Juraij dengan segala kecantikan kau." Ringkas lagi cerita, dia goda Juraij. Jangan cari kecantikan. Juraij tak mau. Kamu mesti makan. Akhir dia berasa malu. Yang pelacur ni, dia buat berzina dengan pengembala binatang kambing yang berada dekat rumah ibadat Juraij. Dia berlaku berzina. Dan apabila dia mengandung, melahirkan anak, dia kata, "Ini anak aku dengan Juraij." Nampak tak nampak? Dia sakit hati kan? Sedangkan dia melakukan hubungan dengan siapa? Pengembala binatang. Tapi kan dia sakit tu sebab Islam tak tanya, "Dengan siapa kau buat?" Tak ada. Sebab takut ada keraguan. Lalu cerita Juraij dia selesai lah. Selesai. Lalu kaum muslimat kalian, lalu akhirnya orang pukul Juraij. Juraij pun tak tahu sebab apa dia dipukul. Jadi lalu akhirnya Juraij tanya, "Mana anak tadi? Sebab ketika tu tak ada zaman pengampunan kamu muslimat kan. Dia tanya, "Mana anak?" Baik. Sempat juga ya. Baik. Lalu akhirnya dalam hadis Nabi, itulah saksi orang yang boleh bercakap dia masa kecil ni ada 3 orang. Pertama Nabi Isa, yang kedua saksi Juraij, yang ketiga nanti cerita lain. Dia panjang pula tak habis. Baik. Lepas tu akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, bila bawa anak tu, Juraij pun sembahyang 2 rakaat dulu. Lepas tu dia tekan perut anak. Dalam hadis Nabi tu, "Ya gulam, man abuka?" Tengok, man abuka, siapa ayah kamu? Apa budak tu cakap? Dia cakap dia, "Aku tak ada ayah, panggil Abdullah sajalah." Ada gitu. Dia bercakap, "Abuku ra'i." Abuku seorang pengembala. Tengok anak dia bercakap, ayahku seorang pengembala. Dia tunjuk ayah dia bukan pengembala. Maka di sinilah kata ulama, sudah istimewa hukum pula. Itu sebab Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah berkata, mana-mana anak zina diketahui akan ayahnya, dibeng pada ayah. Ini istimewa Imam Nawawi cukup cantik. Mana-mana anak zina
Dia tahu akan bapa zina tu, dia ban kepada dia. Tu sebab dia tanya, mana ayah kamu? Siapa? Dia sebut ayah kan. Tak ada anak zina ban pada Abdullah, tak ada. Itu sunnah pendaftaran negara saja. Baik. Habis okey. Lepas tu tengoklah keadaan. Nabi tak sebut dengan siapa engkau berzina. Nabi tak sebut kau muslimin dan muslimat lah. Sebab takut ada keraguan. Ini pula kata, aku berzina dengan orang ini. Matilah macam tu. Itu sebab kata Nabi SAW, kalau dibenarkan kepada orang yang mendakwa, apa saja dia nak dakwa, nescaya dia akan dakwa. Hak orang, hak dia. Darah orang, darah dia. Maruah orang, maruah dia. Dan barang siapa yang mendakwa, itu hak dia. Orang mendakwa kena datangkan bukti, orang kena dakwa kena datangkan sumpah. Cantik tak hadis tu? Hadis dua Imam Ibnu Majah. Kalau dia benarkan pada orang mendakwa apa saja dia nak dakwa, nescaya dia akan dakwa. Ini kereta saya ni. Tapi nak tahu, dia kena bawa bukti. Mana kereta awak? Kalau tidak, semua dakwa. Kalau orang mendakwa tak mendatangkan saksi, orang kena dakwa, kena datangkan sumpah. Ini pula orang kena dakwa tak diberikan sumpah. Orang mendakwa pula yang bersumpah di depan Kaabah. Kan pelik tu. Itu cuma contoh je. Kamu jangan semangat. Betul-betul. Contoh. Dia mendakwa depan Kaabah. Dalam Islam, kalau isu-isu ni bukan Kaabah tempat bersumpah. Tempat bersumpah adalah mahkamah. Kena pula, kalau betul lah orang kena dakwa itu, dia tak buat, patut dia bersumpah. Jangan orang Islam jahil tentang agama dia. Dia tak ada cakap sumpah di mana tempat. Dia orang macam tu, mahkamah panggil dia masuk mahkamah, suruh bersumpah. Mahkamah yang menentukan suruh bersumpah, bukannya utusan Malaysia. Boleh faham itu? Mula aku nak marah tu. Jadi 3 minit habis ya. Okey. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, apa yang berlaku? Jadi Nabi pun tak tanya dengan siapa, takut ada keraguan. Maka dia pun, Nabi kata, bawa baliklah kamu. Dia mana? Siapa wali kamu? Kata Nabi. Siapa wali kamu? Dia panggil akan wali perempuan Juhainah Al-Ghamadiyah tu. Lalu Nabi SAW kata, bawa anak perempuan ni balik ke rumah, dan setelah mana dia melahirkan anak dan menyusu anaknya 2 tahun. Tengok. Tengok. Kalau dalam Islam pun, kaum muslimin dan muslimat, kalau perempuan itu ada kes macam hukum zina tadi, pun tak jatuh hukum lagi. Dilewatkan jatuh hukum. Betul-betul. Walaupun hukum jatuh, tapi tunggu dulu. Ini selalu dah kaum muslimin dan muslimat. Banyak benda. Ayat ni saya tak pilih tahu. Memang kena pada tempat harinya. Ayat ke-14. Surah Allah kemarin. Jadi tunggu 2 tahun ingin menyusu anak dulu. Baik, tuan-tuan cuba tanya dalam syariat kita. Kenapa dia tempoh 2 tahun? Kenapa tempoh 2 tahun? Yang pertama, Islam walaupun dia orang salah, Islam tetap meraih perasaan orang. Pertama, perasaan ibu kepada anak. Yang kedua, perasaan anak kepada ibu. Jadi lengkap ceritanya, apabila kaum muslimin dah berlalu dah 2 tahun. Lalu 2 tahun dah, barulah wali dia tu datang perintah daripada Nabi suruh bawa perempuan Bani Juhainah tadi. Lalu dijatuhkan hukum rajam. Jatuh hukum rajam. Tapi saya nak cerita dalam topik wa fisalu fi aimain, maka sesungguhnya menyapih anak selama 2 tahun. Dan Islam pun dia tetap 2 tahun macam tu. Baik. Jadi akhirnya direjamlah perempuan tu sampai mati. Baik. Bila sampai mati, sekarang kita nak tanya, pilih antara 2. Pilih antara 2. Baik. Sebelum pilih antara 2, kita bicarakan hadis dulu. Lepas tu diuruskan jenazahnya. Apabila saat nak disemayang, Rasulullah sendiri semayangkan mayat perempuan itu. Umar terus kata, ya Rasulullah, kita nak semayang ke mayat zina ni? Umar, baik no dia kaum muslimat. Baik. Kata Nabi SAW, ya, kita semayangkan jenazah ni. Kerana perempuan Bani Juhainah ni sudah bertaubat. Dan taubatnya lebih baik daripada 70 orang munafik Madinah bertaubat.
Akhirnya ringkas cerita disebut di dalam kitab Tarikh Al-Bukhari. Lepas tu dikebumikan, malam tu kaum muslimin diberi mimpi yang satu. Orang Madinah diberi mimpi yang satu. Payah kan? Semua orang nak mimpi satu, mudah tak mudah? Payah. Kadang-kadang kita suami isteri pun tak ada mimpi yang satu. Kan? Bang, kata suami, kata isteri, I mimpi you bawa I ke mana? Ke London. I tak mimpi macam tu. Betul. I tak bawa you pun. Jadi Langkawi pun tak ada mimpi. Betul tak betul? Tengok. Suami isteri dah mimpi. Tapi ni bayangkan kaum muslimin dan muslimat akan penduduk Madinah diberi mimpi yang satu. Jadi kata Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi setelah mana Rasulullah lepas salat subuh, Rasulullah beri salam, tak ada apa-apa lagi kaum muslimin. Terus bangun seorang lelaki. Dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi perempuan Bani Juhainah yang direjam sebab zina baru. Aku mimpi dia masuk syurga ya Rasulullah. Bila orang berkata, orang semua bangun belaka, ya Rasulullah, aku mimpi macam dia mimpi juga. Aku mimpi macam dia mimpi juga. Semua orang kata begitu, mimpi yang satu. Lalu akhirnya Rasulullah kata, ya, dia dalam syurga. Tengok kamu simak kan, pilih antara sebab Syekh Muhammad Kutub, seorang mufakir Islam, seorang ahli fikir Islam, bukan ahli fikir yang kumpulan ahli fikir itu fikir apa dah tahu. Betul. Dia kata perempuan ni akidah dia cukup mantap. Mantap bagaimana? Tengok. Kalau aku berlepas diri di atas dunia, aku mati tetap mati. Tetapi ke mana aku pergi? Cantik tak cantik? Kalau aku lari melepaskan diri daripada kesalahan aku mati tetap mati. Tapi ke mana aku pergi? Sudah tentulah ke neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau aku dihukumkan ikut kesalahanku, aku tetap mati juga. Tapi aku mencari keredaan Allah Ta'ala. Tengok kan? Cantik dia. Perempuan ni tak ada, dia terima dah. Tak payah buat roadshow lah. Kamu muslimat lah. Ini buat roadshow dah. Kalau betul kau buat roadshow apa lagi? Tahu kan ni? Nak mengatakan dia betul. Buat roadshow sekali-sekali apanya? Kalau dah betul, apa lagi? Betul. Nak faham tak faham sudah. Tapi yang Quran dia kena faham. Dia faham. Jadi permasalahan kamu semua. Okey. Anishkurli wali-walidai. Naklah kamu ni bersyukur kepada aku dan pada mak bapak kamu. Maksud ini, kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lain tak bukan, kata para ulama, syukur ni terbagi pada 3. Perkataan, perbuatan, hati. Kalau syukur kepada Allah Ta'ala, memuji Allah dengan perkataan, dengan perbuatan, kerja ketaatan, tinggal larangan. Dan hati ni kamu dia memadai apa yang Allah Ta'ala beri. Dan juga syukurlah pada mak bapak kamu. Maksud buat baiklah kepada mak bapak kamu. Betul lah kata orang tua. Seorang ibu boleh jaga anak 10 orang. Tapi anak 10 orang boleh tentu jaga ibu. Baik. Dan wa ilayyal masir. Dan sungguhnya kepada akulah kata Allah Ta'ala tempat kalian kembali. Okey. Itu buat baik. Sekarang timbul ayat. Kalaulah kita baca Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dikalaulah kedua-duanya memaksa kamu untuk buat syirik kepada Allah. Sedangkan mak bapak itu bukan Islam. Anak dah masuk Islam. Kalau kedua bapak kamu yang bukan Islam memaksa kamu supaya mensyirikkan Allah, yang mereka tanpa mengetahui, fala tuti'huma, jangan kamu taat keduanya. Baik, dan bersabarlah kamu dengan kedua dengan cara baik di atas dunia ini. Contoh ya, kena buat contoh. Dia ada sebab nuzulnya ayat ini. Nanti nuzul ni kita cari kemudian. Tapi sebagai contoh, orang mesti tajuk, kalau mak bapak dia masih Hindu, anak dia dah masuk Islam, lalu mak bapak dia kata pada anak dia yang masuk Islam itu, bapak ni Hindu, anak Islam, dia katalah kepada anak dia,
boleh tak hantar mak sempena hari Taipusam ni ke Batu Keh? Boleh tak anak berdoa pergi hantar? Diam. Janganlah biar saya tanya, saya jawab. Kamu tu sama-sama lagu tu. Sekarang ni permasalahan ibu dia Hindu. Tapi dia suruh anak dia hantar dia ke Batu Keh. Sedang anak Muslim. Boleh doa ke tidak? Tahu tak boleh doa. Kata, yang pergi itu sebab apa? Okey, kita tangguh akan datang. InsyaAllah. Wallahu alam. Ya, apa hukumnya? InsyaAllah. Tapi saya cuma ambil hadis saja. Riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Nabi kata, ijtanibu a'da Allahi, ijtanibu adu wallahi fi aidihim, kata Nabi. Jauhilah akan musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Okey, itu hadis dia. Nanti kita bincang lain masa, insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Ingat, kalau tak ingat kita pindah ayat lain. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, ada iklan lupa. Seperti biasa kaum muslimin dan muslimat kalian Baitul Quran dan anak yatim di Ampang yang minta saya iklankan untuk derma di sekolah mereka, khususnya untuk permakanan, untuk makan mereka. Yang lain itu ada dah buat pemakanan saja, disuruh minta saya kenalikan. Jadi itulah seperti biasalah setiap bulan ya, sebab ada sejadah di belakang sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.